bab 7 penyesuaian tumbuhan pada habitat. Kamu boleh buka muka surat 134. Muka surat 134 buku teks ya. Kalau ikut cikgu dah mengajar ni lebih kurang separuh dah cikgu pergi. Okey, ni baru bulan 1, 10 hari bulan 1 waktu cikgu buat video ni. Pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat. Jadi cikgu ubah suai sikit lah daripada buku teks ni, cikgu ubah suai dan Alhamdulillah syukur sangat dapatlah satu muka surat. Jadi kemungkinan ada benda-benda yang tertinggal tu kamu boleh baca dan tambah lah kalau siapa yang beli buku cikgu ni lah. Adaptasi. Jadi pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat. Kita kena ada adaptasi. Manusia pun ada adaptasi. Jadi apa maksud adaptasi ni? Adaptasi ni adalah penyesuaian organisma terhadap persekitaran. Dan semestinya lah kita kena beradaptasi terhadap persekitaran supaya dia tak memberi bahaya kepada kita. Okay? Sebagai contoh, kalau keadaan sejuk, kita kena beradaptasi supaya nanti dia tak akan mengganggu sistem dalam badan. Mungkin kita akan kurangkan kesejukan tu dengan kita memakai baju yang lebih tebal ke, ataupun kita menutup aircon ke, ataupun kita meminum air-air yang boleh meningkatkan metabolisme badan ke. Apa sajalah yang kita akan buat untuk meningkatkan suhu yang ada supaya nanti dia tak menjejaskan tubuh badan kita. Jadi itu adalah penyesuaian organisme terhadap persekitaran. Tak kiralah haiwan ke, tumbuhan ke, semestinya kena adaptasi terhadap persekitaran. Barulah dia boleh mandiri, dia boleh teruskan kehidupan dan boleh ada generasi-generasi penyambung genetik dia yang ada di dalam populasi. Jadi kemandirian ni, cikgu dah terangkan tentang kemandirian. Maksudnya dengan diri dia sendiri, tanpa ada bantuan terlampau banyak, dia boleh teruskan kehidupan dan boleh dapat generasi-generasi yang baru. Dia boleh ada anak-anak dia lah. Contohnya macam monyet dalam hutan. Tanpa kita manusia ganggu, beri makan kepada dia, dia dapat teruskan kehidupan, dia dapat anak-anak dia sendiri, dia dapat cari makanan dia, dia dapat tidur dekat pokok-pokok mana dia nak tidur tanpa kita ganggu dia. Dia dapat mandiri. Cuma kadang-kadang yang merosakkan ekosistem hutan ni adalah manusia. Kenapa manusia? Sebab manusia ganggu habitat yang dia ada. Jadi dia tak boleh nak mandiri, dia tak boleh nak teruskan kehidupan sebab habitat dia musnah. Bila habitat dia musnah, makanan dia terganggu, kemungkinan dia tak akan dapat generasi yang baru. Jadi bila tidak ada generasi yang baru, maka pupuslah. Maka organisme tu berada di dalam keadaan bahaya. Dan selalunya adalah manusia yang menyebabkan kemusnahan semua alam-alam ni, menyebabkan haiwan-haiwan ni, tumbuhan-tumbuhan ni dia tak boleh mandiri. Selalunya disebabkan manusia. Okay? Mungkinlah ada sebab-sebab lain. Sebagai contoh bencana alam. Contohnya ombak besar. Contohnya gunung berapi. Itu bukan disebabkan oleh manusia lah. Tak upaya lah ya. Sebab kadang-kadang gunung berapi ni memang dah time dia waktu tu dia nak meletus. Dan dia akan memusnahkan sekelilingnya. Itu di luar upaya manusia lah. Tapi selalunya adalah disebabkan manusia. Jadi adaptasi ini dia selalunya dapat diperhatikan pada bentuk daun, akar dan batang. Jadi kita ada pengelasan tumbuhan ni berdasarkan habitat. Kita ada 3 jenis ni. Halofit, hydrofit, xerofit. Jadi dia selalunya melibatkan habitat dia. Okay? Jadi dia melibatkan habitat. Jadi habitat untuk tumbuhan halofit ni dia ada penyesuaian bagi habitat dia. Jadi tumbuhan yang hidup pada habitat yang tinggi garam, rendah kandungan oksigen, iaitu tumbuhan yang melibatkan halofit ni lah. Okay, pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat. Kita ada halofit, tumbuhan yang hidup pada habitat yang tinggi garam, rendah oksigen dan mempunyai keamatan cahaya yang tinggi. Disebabkan itu daun dia, jadi contohnya kita ada pokok bakau. Okay, pokok bakau hidup pada tinggi garam, rendah oksigen. Dia keamatan cahaya tinggi. Daun dia akan kurang kadar transpirasi. Transpirasi ni adalah proses kehilangan air ya, pada daun.
Okay? Proses kehilangan air pada daun 90% adalah pada daun, yang lain adalah 10% saja di batang. Kemudian air akan kurang hilang disebabkan oleh kutikel dia tebal. Okay? Kurangkan kadar transpirasi disebabkan dia akan menyebabkan air kurang hilang. Antaranya yang akan mengurangkan kadar transpirasi, kutikel dia tebal dan dia mempunyai stomata yang terbenam. Jadi maksudnya ciri-ciri ini akan mengelakkan atau mengurangkan kadar transpirasi. Daun succulent yang besar daun succulent yang boleh simpan air. Daun dia ada succulent. Dia macam pokok setawa. Okey. Ataupun kamu pegang pokok-pokok mana-mana tu dia tebal sikit berbanding dengan pokok biasa dekat luar rumah kita ni kan. Dia tebal pokok dia. Seolah-olah macam dia ada daging di situ, tisu di situ. Yang kalau kita patahkan dia ada macam berair di dalam tu. Kemudian dia ada struktur yang dipanggil sebagai hidatoid untuk singkir garam. Jadi dia ada keupayaan untuk singkir garam. Daun tua dapat simpan garam. Daun tua yang dapat simpan garam akan gugur bila simpan terlalu banyak garam. Okey, dia ada keguguran bagi daun tua. Kemudian kita ada akar. Akar bercabang luas dan pelbagai bentuk saiz. Okey, akar bercabang luas dan pelbagai bentuk saiz. Dia akan memberi sokongan dia akan dapat sokongan akar ni, dia akan dapat sokongan dari tanah lembut berlumpur. Sebab apa? Sebab dia bercabang luas dan pelbagai bentuk. Jadi dia bercabang luas dan pelbagai bentuk ni, dia akan menyebabkan dia dapat cengkam tanah tu lagi bagus. Jadi menyebabkan dia tak boleh tumbang dengan sesenangnya. Kamu boleh tengok muka surat 135. Kemudian akar ni ada ratusan akar pernafasan tumbuh tegak atas tanah yang dipanggil sebagai pneumatophore. Nanti kita akan belajar lagi tentang pokok bakau ni. Okey, pada bab yang seterusnya, tak salah cikgu, biokepelbagaian ni, biodiversity ni ada tentang pokok bakau ni lagi secara lebih sedikit. Jadi dia ada struktur yang dipanggil sebagai pneumatophore. Kemudian dia ada banyak liang lentisel untuk pertukaran gas. Nanti kita akan tengok juga di akar ni dia ada banyak liang lentisel. Jadi di sini juga ada berlaku pertukaran gas. Subsel akar ada garam yang tinggi dari laut. Jadi subsel dekat akar ni dia ada garam yang tinggi. Jadi bila dia ada garam yang tinggi, dia akan menyebabkan air masuk ke dalam pokok lah. Tapi kalau dia rendah kandungan garam, menyebabkan air akan keluar daripada pokok. Jadi bila air keluar daripada pokok, dia akan kehilangan air. Dia tak bolehlah kehilangan air. Seterusnya kita ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit ni tumbuhan habitat air. Jadi dia hidup, dia dekat dengan air lah. Dia sama ada dia terapung atas air atau dia tenggelam dalam air. Dan hidrofit ni mempunyai akar serabut halus. Okey, akar serabut halus. Dan akar serabut halus ni akan meninggikan luas permukaan dia. Jadi baguslah untuk ditinggikan luas permukaan supaya nanti dia dapat serap lebih banyak gas-gas yang ada pada dalam air ataupun di persekitaran air itulah, sama ada mineral ke gas ke yang boleh diserap apabila dia mempunyai luas permukaan yang tinggi. Kemudian dia akan perangkap gelembung udara. Jadi akar serabut halus ni dia boleh perangkap gelembung udara. Jadi gelembung udara tu sama ada karbon dioksida atau oksigen. Dia akan lebih stabil dan ringan. Seterusnya kita ada contoh untuk tumbuhan hidrofit ni adalah pokok teratai. Jadi kamu boleh tengok dekat muka surat 137. Okey, pokok teratai tu pada gambar foto 7.4. Pokok teratai ni dia terapung, akar akan cecah dasar kolam. Daun leper nipis rata. Ini akan menyebabkan fotosintesis secara maksimum. Jadi dia duduk dekat atas kolam ya. Daun tu dia lebar nipis rata duduk atas kolam. Dia terapung atas air. Dan dia akan menyebabkan fotosintesis secara maksimum. Dan stoma ni ada atas daun. Dan stoma ni akan sentiasa terbuka. Jadi pokok teratai ni antara pokok yang berbeza dengan tumbuhan darat kita ni. Tumbuhan darat kita stoma dekat bawah daun.
Kenapa dekat bawah daun? Supaya dia dapat mengelak kehilangan air melalui proses transpirasi. Jadi bila stoma ni dekat atas daun, transpirasi akan berlaku lah. Tapi dia tak perlu risau. Sebab apa? Sebab memang dia hidup dekat kawasan yang berair. Hilang pi lah banyak mana pun, jadi dia boleh ambil balik air yang hilang tu. Dia ada juga kutikel belilin dan kalis air. Okey. Tisu erenkima. Jadi pokok teratai ni dia ada tisu erenkima. Kamu boleh lihat dekat muka surat 137 tu, gambar foto 7.4. Dia ada tisu ringan yang banyak ruang udara di sini. Dia ada rongga-rongga udara yang akan membantu dia untuk tegak berdiri atas air, berdiri dalam air, dan akan menyokong dia punya daun-daun untuk dia terapung atas air. Kemudian kita ada Elodea. Elodea ni adalah tumbuhan dalam air. Jadi dia hidup dalam air, mempunyai daun yang nipis dan kecil. Daun yang nipis dan kecil. Dia lebih luas permukaan perisi padu. Jadi Elodea ni duduk dalam air. Dia tenggelam dalam air. Contoh pokok dia muka surat 136. Okey, kalau kamu tengok daun tu, daun nipis dan kecil, lebih luas permukaan perisi padu. Dan kalau kamu rajin, kamu boleh lukis jugalah Elodea dekat tepi-tepi ni kan. Okey, ada ruang kosong tu, apa salahnya? Kamu lukislah untuk menambahkan, menarik kamu punya nota tu. Tingkat kadar resapan. Daun nipis kecil ni juga akan tingkatkan kadar resapan. Okey, kadar resapan air, garam mineral, gas terlarut dalam air. Elodea tiada stoma, kutikel belilin pada daun. Jadi yang ini dia ada dekat muka surat 137. Okey. Elodea tumbuhan berair, daun nipis kecil, garam mineral, tumbuhan tidak mempunyai stoma dan kutikel belilin pada daunnya. Kat situ ditulis tidak ada stoma dan kutikel belilin pada daunnya. Daun dia tu tiada stoma dan kutikel belilin. Batang kecil mampu bantu untuk tegak terapung. Jadi dia akan ada kurang rintangan pada Elodea. Soalan ni pun biasa ditanya dekat exam ya. Ada soalan objektif tanya tentang ciri-ciri adaptasi bagi Elodea. Seterusnya kita ada tumbuhan xerophyte yang hidup di gurun. Contoh paling mudah kaktus lah. Kaktus ni mempunyai akar yang tumbuh secara meluas. Kenapa dia tumbuh secara meluas? Untuk dia cari air dan garam mineral yang ada di dalam tanah. Okey, sebab kawasan kering, nak tak nak akar dia kena sedaya mampu untuk cari sumber-sumber air di dalam tanah. Okay, air disimpan dalam akar, batang dan daun. Batang akan jalankan fotosintesis. Sebab tu batang dia warna hijau. Mempunyai daun yang kecil, kutikel yang tebal dan belilin. Duri akan kumpulkan embun, dan satu lagi adalah untuk elakkan kaktus tu daripada dimakan. Stoma terbenam akan kurangkan penyejatan. Jadi ini adalah pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat. Bab yang ketujuh, penyesuaian tumbuhan pada habitat. Untuk video seterusnya, cikgu akan terangkan bab yang ke-8, iaitu melibatkan biodiversity. Bab yang ke-8 melibatkan biodiversity.